Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? So, ini adalah topik yang terakhir untuk bab 7. Okey, topik yang terakhir bab 7 iaitu membandingkan dan mentafsir dua atau lebih set data terkumpul berdasarkan sukatan serakan yang sesuai untuk membuat kesimpulan. So, untuk topik ini kita kena tafsir dua jenis data. Okey. So, macam mana kita nak mentafsir dua jenis data? Kita mesti perlu ada 3 nilai. So, untuk bila diberi dua data, kita kena bandingkan data tersebut dengan nilai berikut. Iaitu yang pertama, mesti kita kena cari nilai mean. So, mean ialah jumlah kekerapan darab dengan titik tengah bahagi dengan jumlah kekerapan. So, ini adalah mean. So, untuk mencari nilai mean, kita kena rujuk pada graf. Okey, cari kekerapan, cari titik tengah, kita dapatkan. Yang seterusnya, nombor 2, kita perlu mencari variance. Variance, mesti ada nilai variance. So, variance simbol dia adalah sigma. Itu simbol sigma. Sigma kuasa 2. Variance ini adalah kuasa 2. Ini variance. Dan yang ketiga, kita kena cari sisihan piawai. Sisihan piawai ialah apa? Sisihan piawai ialah punca kuasa 2 daripada variance. Okay, ini formula yang kamu kena cari. Ketiga-tiga ni kamu kena cari untuk membandingkan dua data terkumpul. Okey. So, macam mana kita nak kena pasti data tersebut mana yang lebih baik ataupun lebih bagus? Okay, yang pertama, contohnya cikgu bagi set contoh mean. Okay, ini adalah mean. Mean yang pertama, cikgu bagi 60. Okay, mean yang kedua, data tu 63. Mana yang lebih baik? Mean 60 atau 63? So, sudah semestinya nilai mean yang paling tinggi adalah nilai yang terbaik. Sebab apa? Contohlah, mean itu maksud dia purata. Okay, kalau kamu buat sale 1 minggu, paling bila kamu tambah dan kamu bahagi, average kamu dapat contohnya RM60 1 minggu. Minggu depan seterusnya RM63. Mana yang lebih bagus? Mestilah RM63 kan. So, maksud dia kat sini ialah mean yang lebih besar bermaksud dia adalah lebih baik. So, ingat, hafal ni nya. Mean yang paling besar, lebih besar nilai mean adalah lebih baik. So, yang kedua, kita kena bandingkan menggunakan sisihan piawai. Okay, contoh untuk mean yang pertama 60, sisihan piawai dia ialah 0.1. Okay, yang ni pula sisihan piawai dia ialah 0.2. Mana lebih baik? Okay, cara nak compare dia lah. Sisihan piawai itu bermaksud tambah tolak antara nilai mean. Contoh dekat sini, kita tahu mean dia 60. Kalau kita tolak dengan 0.1, dia tetap dapat 60.1. Kalau kita tambah dengan 0.1, dia tetap dapat 61. Sini 59 59.9. Okey, 99. Kalau yang ni pula mean 63, kita tolak dengan 0.1 dulu, iaitu dapat 62.9 dan mungkin juga 62.8. Sebab dia 0.2 paling tinggi ialah 0.2. Yang ini pula kalau kita tambah 0.2 atau 0.1 dahulu, 63.1, 63.2. So, nampak tak perbezaan dia? Ini lebih accurate, lebih konsisten. Sebab apa? Dia hanya plus minus 0.1 je. Nilai mean dia tak jauh. Nilai mean, nilai yang ditambah atau tolak tidak jauh daripada nilai mean. Tapi yang ini kalau kita lihat, dia lebih jauh sikit jarak dia. So, bermaksud dekat sini, sisihan piawai
So bermaksud dekat sini nilai sisihan piawai yang lebih kecil adalah maka lebih konsisten. So nilai yang lebih konsisten adalah nilai yang sini. Okey, faham? Maksud dia nilai sisihan piawai yang paling kecil dia adalah lebih konsisten. So maka lebih konsisten jika dia lebih kecil. Berbeza dengan min, kalau lebih tinggi dia lebih baik. Konsisten lebih kecil untuk sisihan piawai. So dua benda ni kita nak min dengan sisihan piawai. Tapi sebelum nak cari sisihan piawai, kita mesti cari variance dulu kan, sebab sisihan piawai berasal daripada variance. Okey. Okay, sekarang mari kita lihat contoh 12 berdasarkan buku teks ya. Okey, di sini diberi jadual yang mana seorang ahli botanik menyemat 40 sampel benih pokok bunga raya daripada dua hibrid yang berbeza iaitu A dan B, hibrid A dan hibrid B. So ada dua, dan dia collect juga data berkaitan dengan diameter bagi setiap hibrid A dan B. Okey. Kedua hibrid ini diukur bagi tujuan pengawasan rapi supaya pokok bunga raya menghasilkan kelopak yang lebih mekar. Okey, jadual kekerapan menunjukkan seperti berikut. Okey, ini jadual kekerapan yang telah diberikan, ada dua iaitu A dan B. Okey, kemudian soalan kata berdasarkan min dan sisihan piawai, tentukan hibrid bunga raya yang menghasilkan kelopak yang lebih mekar dan konsisten. Okay, berikan justifikasi anda. So bila soalan macam ni, disuruh comparekan antara dua data. So yang pertama kita kena cari nilai min. Yang seterusnya kita cari nilai variance. Okay, variance, dan yang terakhir ialah sisihan piawai. Okay, ini kena cari 3 benda ni. So bila kita cari 3 benda ni, baru kita boleh comparekan di mana untuk mencari bunga kelopak bunga raya yang mekar, kita mesti cari min. Okey, kita tengok min, iaitu min yang paling tinggilah, lebih bagus. Untuk yang melihat konsisten, yang mana yang lebih konsisten, kita mesti berpandukan pada sisihan piawai, iaitu sisihan piawai yang paling dekat dengan min, iaitu yang paling kecil lah. Okey, lebih konsisten. So sebelum menjawab soalan ni, kita kena create dua table, iaitu kita perlu cari nilai min. Iaitu min, sebelum nak cari min mesti ada titik tengah. Kita mesti cari titik tengah. Kita kena cari X kuasa 2, titik tengah kuasa 2. Kita kena ada F, kekerapan. So inilah F. Okay, ini adalah F. Kita kena cari F, hasil darab F kekerapan dengan titik tengah kuasa 2. Okay, sebab kita nak aplikasikan formula yang ada. Okay, sekarang cikgu tunjukkan table. Okay, ini table yang telah dibina. Okay, di sini dah siap kira. Maksudnya kamu kena buatlah table ni sebab kamu nak kira kan. So kamu selesaikan, kamu cari jumlah kekerapan, kamu cari hasil darab kekerapan dengan titik tengah, dan juga kekerapan darab titik tengah kuasa 2. Okey, dah dapat semua ni, dua-dua ni semua kamu dah cari. Kamu carilah nilai min, iaitu X. Jumlah Fx bahagi dengan jumlah F. So yang ini yang ini 574 kamu bahagi dengan 40. So nanti akan dapat nilai min. So nilai min akan dapat ialah, okay, ini nilai min yang kamu akan dapat. Seterusnya cari sisihan piawai. So kena ingatlah formula sisihan piawai. Okay, sisihan piawai. Macam mana formula sisihan piawai? Kamu kena rujuk pada formula. Okay, ini adalah pengiraan dia. Okay, yang sini bahagi dengan 40 tolak dengan min kuasa 2. Ini adalah min kuasa 2. Dapat jawapan yang ini. Okey, sama juga untuk bahagian B pun kamu kena buat yang sama.
kena kirakan juga cari nilai min. Kamu cari nilai min, dan akhir sekali kamu cari sisihan PRY. So dapat macam ni. Okey. Sisihan PRY dengan min. So kita boleh compare. Sekarang kita comparekan min. Okey, min mana yang lebih bagus? So min yang paling bagus ialah mesti hybrid A. A min paling bagus. Sebab dia punya min dia adalah lebih tinggi. Okey, lebih tinggi. Okey, kemudian nak cari konsisten hybrid mana, bunga raya hybrid mana yang paling konsisten, mesti paling yang rendah. So juga untuk sisihan PRY yang paling rendah juga ialah A. Jarak dia tambah tolak dia ialah 0.64 sahaja beza dia. Tak jauh, yang ni macam jauh sangat, 0.7 lebih jauh daripada 0.6. So di sini kita boleh buat kesimpulan bahawa sisihan PRY lebih kecil menunjukkan kelopak bunga raya adalah lebih konsisten. Hybrid A juga, hybrid A menunjukkan kelopak bunga raya lebih mekar. So A ni lebih mekar sebab dia punya min lebih besar daripada hybrid B. So macam ni kamu kena buat justifikasi dia, ayat macam ni. Okey, itu saja untuk contoh 12. Seterusnya kamu boleh buat latihan lah. Okay, cikgu harap kamu semua boleh faham, dan jika ada sebarang masalah boleh tanya cikgu. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk mempelajari berdasarkan video ini. Okay.